Warga asing ini diarah turun serta-merta lepas dikatakan selamba hisap rokok atas pesawat. Ni apa cerita ni? Baru-baru ini satu video yang dikongsikan oleh pengguna akaun TikTok Atik Arman 532 memaparkan seorang lelaki yang dipercayai warga asing telah diarah turun dari pesawat menjadi tular. Puncanya kerana lelaki itu didakwa telah menghisap rokok di dalam kabin pesawat dengan sengaja ketika pesawat mahu berlepas. Susulan tindakan lelaki berkenaan, individu itu akhirnya disuruh keluar dari pesawat sebelum pesawat itu berlepas kerana dia telah melanggar norma yang ditetapkan dan yang paling penting, untuk menjamin keselesaan serta keselamatan terhadap penumpang yang lain. Namun sayangnya, tidak dapat dipastikan tempat kejadian sebenar di mana dan bila tarikh kejadian tersebut berlaku. Sekumpulan remaja ini mahu cari suasana dan sengaja tunggu kepada air menghampiri untuk bermain dengannya. Apa kes sebenarnya ni? Baru-baru ini sebuah video remaja lelaki bergembira bermain kepada air ini telah menjadi viral dan mendapat kecaman ramai. Kelihatan sekumpulan remaja itu sedang mandi di kawasan sungai menerusi video daripada perkongsian akaun Amrul Jemaat. Air kelihatan jernih pada mulanya, tetapi mereka terkejut kerana tiba-tiba muncul kepada air yang tidak dijangka itu. Tetapi kumpulan remaja itu kelihatan enggan meninggalkan tempat itu dan sebaliknya menunggu pula kepada air yang muncul depan mata berkenaan dan skim yang menyebabkan ramai mengecam mereka. Ditambah lagi, sempat pula mereka mencelup tangan sebelum bergegas lari ke tepi sambil bergelak ketawa seperti tiada apa yang membahayakan berlaku. Berikutan kejadian itu, banyak pengguna media sosial mengkritik tingkah laku mereka dan menyatakan bahawa ia akan menyusahkan banyak pihak untuk menyelamatkan mereka sekiranya berlaku kejadian yang tidak dijangka. Adakah ini anaconda? Seekor ular dikatakan bersaiz gergasi telah muncul di suatu kawasan taman perumahan ini. Apa sebenarnya yang berlaku? Mungkinkah oleh cuaca musim panas di Malaysia, makin kerap pula kemunculan ular berkeliaran dikarenakan oleh ular-ular itu ingin mencari tempat sejuk? Terbaru, telah mengejutkan masyarakat baru-baru ini, seekor ular sawo bersaiz gergasi telah muncul di kawasan Elmina di Shah Alam. Ia berjaya dirakam kamera dan dikongsikan oleh pemilik akaun media sosial Ya Azmi. Penghuni taman turut sempat merakam reptilia itu ketika ia mahu menaiki suatu bukit di taman berkenaan dan apa yang merunsingkan ialah, ukuran ular sawo ini terlihat sama saiznya dengan tiang lampu. Selain itu, seorang penduduk ada juga yang mendakwa bahawa kejiranan Elmina ini dulunya pernah menjadi ladang kepada pokok sawit. Katanya, Elmina ni kawasan sawit. Masa saya kecil, kawasan Elmina tu pokok J. Elmina pun tengah bangunkan kawasan baru. Jadi habitat ular sawo terancam. Harap dapat selesaikan secepat mungkin. Namun susulan kejadian berkenaan, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan, Selangor mengesahkan ular sawo yang muncul di kawasan perumahan Elmina Green di sini kemarin, iaitu, pada 23 Julai 2023, bukanlah seekor anaconda, menurut sumber media pada 24 Julai 2023. Menurut pengarah Perhilitan Selangor, Dennis Tan Chon Yung, ular sawo itu dianggarkan panjangnya sehingga 2 meter panjang. Katanya, beberapa pegawai Jabatan Perhilitan telah ke lokasi kejadian hari ini, iaitu pada 24 Julai 2023, dengan siasatan mendapati video itu diambil oleh seorang pekerja warga asing. Bagaimanapun, video tersebut telah dirakam secara zoom in ketika ular tersebut menaiki bukit. Seterusnya menampakkan saiz ular itu kelihatan lebih besar, menurutnya. Ahli keluarga jiran marah apabila dapur rumah perlu dirobohkan setelah 40 tahun ceroboh tanah orang. Apa yang berlaku sebenarnya? Tular satu siri video baru-baru ini yang dikongsikan oleh pemilik akaun TikTok Is Risiko, memaparkan perunding tanah berkenaan mendedahkan sebuah masalah yang sempat dikendalikannya. Seorang klien mahu menjual tanah yang terletak di Pengkalan Balak, Melaka dan sudah ada pihak bersetuju untuk membelinya. Namun apabila disemak oleh juruukur, rupanya ada binaan rumah jiran di sekitar itu telah termasuk dalam tapak tanah berkenaan. Dugaan mula timbul bila pemilik baru enggan tanah itu diusik oleh sesiapa, dalam erti kata lain, mana-mana binaan yang wujud dalam keluasan tanah itu harus dirobohkan. Maka bermulalah cabaran sebagai perunding tanah bila mana ada pihak yang marah setelah dimaklumkan bahawa tanah berkenaan telah diceroboh meskipun jelas-jelas mereka telah membina rumah atas tanah orang. Ada yang berani sehingga membuat ancaman saman semula seakan-akan enggan mengalah.
Di atas tanah itu juga ada satu rumah di mana bahagian dapurnya terpaksa dirobohkan kerana telah dibina atas tanah orang. Apa yang paling berat, ada seorang warga emas berstatus OKU sedang menetap di situ. Namun, warga emas itu kelihatan tenang dan reda sahaja atas kesalahan binaan tersebut. Akan tetapi situasi menjadi tegang apabila salah satu ahli keluarga warga emas itu telah menggunakan kata-kata yang agak tidak baik terhadap perunding tanah berkenaan. Semasa dalam perbualan telefon, individu terbabit siap mengancam dan rela membawa kes ke mahkamah walaupun sudah jelas binaan itu telah menceroboh tanah orang. Yang bagusnya perunding tanah itu tetap bersabar dan terus bercakap secara sopan santun walaupun sudah dihina sebegitu rupa. Yang paling baik, bagus dan mulianya apabila atas budi bicara pihak tuan tanah, dia akan memberikan pampasan khas kepada makcik, iaitu warga emas OKU itu, di kemudian hari. Apa yang lebih mulia lagi apabila kelakuan Izzy dan seorang lagi perunding tanah itu turut membantu pindahkan barang-barang dari dapur ke bahagian lain yang takkan dirobohkan walaupun itu bukan dalam bidang tugasnya selaku perunding tanah. Uncle ini mengamuk dan siap bawa kayu, dikatakan gara-gara jirannya telah membuat bising. Apa cerita sebenarnya? Didakwa, salah sebuah penghuni rumah apartmen ini telah membuat bising dan mengganggu penghuni lain yang menyebabkan berlaku pergaduhan antara kedua-dua jiran itu. Difahamkan juga, kejadian yang dipaparkan dalam video dimuat naik oleh akaun FB Is7X itu yang menjadi heboh sejak Ahad, 16 Julai 2023, berlaku di sebuah apartmen di Tampoi, Johor. Video itu menunjukkan seorang lelaki mengamuk serta menjerit kepada beberapa penghuni yang berada di dalam rumah itu ketika dia berada di hadapan pagar unit kediaman bangunan tersebut. Kelihatan juga, seorang wanita dipercayai ahli keluarganya turut bersama lelaki yang membawa kayu baseball itu. Lelaki itu juga didapati membuat ugutan, merosakkan rak kasut yang berada di luar unit rumah itu, dan memukul pagar kediaman berkenaan dengan kayunya. Di masa sama, mungkin disebabkan tindakan lelaki berkenaan, menyebabkan beberapa orang penghuni yang berada di dalam rumah itu dilihat turut berang dengan perlakuan lelaki itu. Namun, pada mulanya penghuni kediaman itu kekal dengan tinggal di dalam rumah, akan tetapi salah seorang daripada mereka akhirnya melangkah keluar dan mula bergaduh dengan lelaki terbabit. Pada rakaman itu juga, jiran-jiran yang lain boleh dilihat cuba menjadi pengantara untuk meredakan konflik antara kedua-dua pihak. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Balver Singh berkata, semakan mendapati kes itu mempunyai kaitan dengan dua laporan yang diterima daripada individu terlibat. Dan menurut kenyataan pada Isnin 17 Julai 2023 katanya, keterangan daripada pihak terlibat dan saksi bebas yang merupakan penduduk di Pangsapuri itu diambil dan punca pergaduhan masih dalam siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan, KK, Seksyen 160 KK dan Seksyen 427 KK. Katanya lagi, kita menyeru kepada orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes ini agar menyalurkannya kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Shazril Salim di talian 0163425316. Gadis ini cemas diserang warga asing peminta sedekah, di mana warga asing berkenaan siap panjat dan berguling atas keretanya. Apa cerita ni? Baru-baru ini, tular satu rakaman video memaparkan pemandu wanita berdepan detik cemas apabila didatangi lelaki warga asing yang memanjat keretanya ketika memandu di bulatan Kampung Pandan, menghala ke Berjaya Times Square, Kuala Lumpur. Difahamkan, individu terbabit terlebih dahulu menahan kereta si pemandu sebelum bertindak memanjat dan berguling atas kenderaannya. Mendakwa dirinya dilanggar, pemandu wanita terbabit kemudiannya mengundurkan keretanya sambil menjerit dan menangis akibat ketakutan. Turut meluahkan kekecewaannya susulan tiada bantuan diberikan mana-mana pihak semasa kejadian berlaku. Namun mujur, kemudiannya kelakuan individu terbabit telah dihentikan oleh seorang penunggang basikal lelaki yang bertindak membantu situasi terbabit. Difahamkan juga, mangsa turut membuat laporan polis di Balai Polis Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor pada hari kejadian iaitu 17 Julai 2023. Namun tidak dapat dipastikan adakah sebarang tindakan terhadap warga asing itu telah dibuat berhubung kejadian tersebut. Di sisi lain, seorang lelaki dikenali sebagai Dian Amir Hussain di Twitter, turut berkongsi pengalaman apabila pernah melalui situasi sama. Menurutnya,
Dia dan sekeluarga pernah diserang warga asing terbabit yang dikatakan sengaja ingin dilanggar dan meminta duit sebagai bayaran ganti rugi. Beliau juga mendakwa ia sebagai salah satu taktik untuk meminta sedekah dan dia juga menggesa orang ramai agar sentiasa berhati-hati sekiranya memandu di laluan sekitar Kampung Pandan. Bapa dia Maisarah mendakwa, anaknya telah diikat dan diserkap semata untuk mendapatkan darah dan beliau telah menceritakan semula detik-detik anaknya itu di HTAR sebelum hembusan nafas terakhir. Apa yang berlaku sebenarnya? Kematian kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun, semasa menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, HTAR, Klang pada 9 Julai 2023, telah mengejutkan negara baru-baru ini. Akan tetapi, laporan susulan kematian dari pihak hospital, yang mengatakan bahawa kanak-kanak itu, yang dikenali sebagai Dia Maisarah, meninggal dunia ketika dibawa ke hospital telah menyebabkan kes itu mendapat perhatian umum. Kerana, bapa Dia Maisarah iaitu Encik Bada, mendakwa bahawa anak perempuannya masih bernyawa ketika dia dibawa ke hospital dan semasa dia menunggu untuk dirawat. Bada juga berkata menerusi video di akaun TikTok M1Chay Official 77 bahawa anaknya meninggal dunia ketika sedang diikat kerana meronta sebab takut dicucuk untuk proses mengambil darah. Susulan kejadian itu, satu video lagi telah disiarkan pula di akaun TikTok Catloves, di mana bapa Dia Maisarah, Bada Hussein, menceritakan semula kronologi hari kejadian itu dari perspektifnya. Selain itu, beliau mendakwa lagi, kematian anaknya pada Ahad itu disebabkan oleh kecuaian pihak Hospital Tengku Ampuan Rahimah, HTAR, di Klang. Kronologi cerita dari Bada, dia menyatakan bahawa mula-mula beliau bercakap dengan isterinya melalui telefon mengenai kesihatan arwah anaknya yang semakin teruk. Kata beliau juga, sebenarnya begini, pada Ahad lalu, iaitu hari kejadian, lebih kurang jam 9 malam, isteri saya telefon dan pada ketika itu saya dekat pasar raya. Balik cepat, adik Maisarah ni dia macam tak berapa elok sikit lah, dia ada masalah nafas sikit, macam semput sikit, abang balik ya. Bada menjelaskan mengenai perbualan panggilan telefon dia dengan isterinya. Menurut beliau lagi, sebaik tiba di rumah, dia terus memandikan anaknya sebagai persediaan untuk membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan katanya dalam video lagi, sampai di HTAR, saya ambil nombor dan bayar lalu menunggu lebih kurang 40 hingga 45 minit. Selepas itu, dia, iaitu pihak hospital, suruh saya pergi ke zon kanak-kanak di sebelah kecemasan. Sampai di sana, iaitu zon kanak-kanak, saya menunggu lagi dalam 20 minit macam tu, lama juga. Apabila tiba giliran anak saya, pihak hospital mula periksa degupan jantung, mereka tengok tahap oksigen dalam darah dia. Di situ mereka mula kelam kabut sebab oksigen dalam darah dia memang tak cukup. Mula-mula saya tengok tu tahap oksigen dia jadi 90, 80, 70 macam tu. Bada seterusnya mendakwa lagi, pihak hospital mula panik kerana keadaan kesihatan anaknya yang baru disedari semakin teruk dan terus meletakkan anaknya di atas katil untuk menjalankan rawatan susulan. Katanya, masa itu mereka ada juga berikan alat bantuan pernafasan, selepas itu mereka cuba ambil darah. Anak saya ni fobia sikit dengan jarum akibat selalu kena cucuk waktu kecil sebab penyakit kuning. Akibatnya dia meronta-ronta dan diikat. Sudahlah diikat, dia diserkap lagi, dipegang lagi semata-mata untuk mendapatkan darah. Dan dedahnya lagi, anak saya meronta-ronta terus dan meminta tolong daripada saya, ayah tolong lepaskan saya. Sehingga seorang doktor tu menyampuk dia kata, kalau kamu bekerjasama, kami tak akan buat macam tu ujarnya sambil mempersoalkan patut ke seorang doktor boleh cakap macam tu. Dalam keadaan anak saya diikat. Bagaimanapun, Bada mendakwa degupan jantung anaknya itu berhenti selepas pihak hospital berulang kali memaksanya semasa ingin mengambil darah. Dan kemudiannya, Bada disuruh meninggalkan bilik rawatan, tetapi dia berkeras untuk masuk kembali. Dakwanya lagi, saya tengok monitor, anak saya memang dah tak ada, iaitu meninggal dunia. Tapi mereka berpura-pura buat itu, buat ini, konon-kononnya mereka bekerja. Sebenarnya anak saya dah lama meninggal. Sewaktu saya masih ada di dalam, masa diserkap tu, konon-konon ambil darah apa semua, di situ anak saya meninggal. Sehubungan kes berkenaan, pengarah HTAR Dr. Zulkarnain Moharawi menyatakan bahawa pihak hospital sedang menyiasat secara terperinci kes itu. Menurutnya lagi, pada 9 Julai 2023, pesakit dan bapanya memang telah hadir ke Jabatan Kecemasan dan Trauma HTAR.
Dan jelasnya lagi, keadaan pesakit adalah lemah pada masa tersebut dan pakar perubatan kecemasan telah memberikan rawatan sewajarnya yang diperlukan kanak-kanak itu, akan tetapi, dia tidak dapat diselamatkan. Susulan kematian dia Maisarah itu juga, kini kes berkenaan sedang dalam siasatan oleh pihak berkuasa, menurut Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Mustafa.